Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera ya. Salam kuasa ketiga. So jika audio jelas boleh tolonglah maklumkan ya di ruang komen, share ramai-ramai dan sertailah Telegram saya. Telegram Regi Jesse Rita Udin. So ada satu komen ya di dalam live terdahulu saya, 2-3 live yang lepas. Saya agak yang itu mungkin penyokong PH lah ya, dalam YouTube saya sebenarnya. So panjang lebar dia tulis lah, kamu jangan memalukan diri ya, dengan mendakwa 75 hingga 80% ya undi Melayu Islam bersama dengan perikatan. So saya bacalah, saya layanlah, saya baca. Dan dalam dia cuba meruntuhkan ya dakwaan saya bahawa 75 hingga 80%. So kita expect lah kalau ada orang dia cuba runtuhkan dengan beri hujah ya, untuk menjelaskan mengapa dia betul dan kita salah. So kita bacalah hujah, kita nak tengok hujah dia atas dasar apa dia mendapati ianya tidak betul. Tapi saya tak jumpa apa-apa. Tak jumpa apa-apa hujah yang boleh menyokong hujah dia bahawa angka itu tidak benar. So anyway, saya buat keputusan untuk memberitahu anda bagaimana saya capai keputusan atau angka ini. Dan sebelum itu saya beritahu kepada anda bahawa kita ada orang dalam lah. Sebab kita ada institusi-institusi dan badan-badan yang buat analisa kan, ramalan dan sebagainya kan. So dia orang ada orang dalam, dan satu dua sana sini pun berinteraksi dengan kita. Of course saya tak boleh namakan lah. Dan juga pemikir dan sebagainya. So ini sebenarnya konsensus yang dicapai setakat PRK Sungai Bakap, kita yakin, iaitu 75 hingga 80% Melayu Islam di seluruh negara adalah bersama Perikatan Nasional. Sebagaimana kita tahu benda ni? Now, semua ni adalah anggaran kasar dengan kaedah-kaedah statistik. Dan kaedah statistik ini kadang-kadang dia ada 3-4 cara ia boleh dilakukan dengan 3-4 kesimpulan. So kita lakukan dengan cara kita dan kita capai kesimpulan yang dipersetujui bersama, ianya 75 hingga 80% selepas PRU 15. So bagaimana kita melakukannya? Ialah mula-mula kita lihat data PRU 15. Kemudian kita lihat data PRN 6 negeri. Ya. So PRN 6 negeri itu amat penting kerana ia mewakili satu demografi yang teramat besar, berjuta-juta pengundi. Sebab awak bayangkanlah dia melibatkan negeri-negeri mana dan ya, jumlah pengundi yang besar. Ya, termasuk Pulau Pinang, ya, Kedah, Terengganu, Kelantan. So anyway, so ia memberi gambaran. Dan di PRN 6 negeri, kalau sebelum PRU 15, 60% kerusi dikawal oleh sama ada Barisan Nasional atau Pakatan Harapan, dan Perikatan hanya kawal 40% kerusi. Tapi pada PRN 6 negeri, dia benar-benar kalih, dan Perikatan pula kawal 60% kerusi dan Barisan dan Pakatan kawal hanya 40% kerusi. Dan terbukti pada masa itulah bahawa undi atau sokongan Cina tidak daripada Pakatan Harapan tidak boleh dipindah kepada calon UMNO, dan undi Barisan Nasional tidak boleh dipindah kepada calon Pakatan Harapan. Sekarang itu sudah runtuh lah, sebab di mahkota ada perpindahan undi penyokong Pakatan kepada calon UMNO. So itu sudah tak relevan lah. Tapi babak Melayu Islam,
So kita kira lah, kita bukan kira negeri ke negeri, kita kira kerusi ke kerusi. So banyak kerusi, kita lakukan analisa dan kita cuba bandingkan ya. Contohnya kerusi 6 negeri tu, kerusi tertentu tu duduk dalam kawasan parlimen mana, kemudian kita bandingkan dengan PRU 15. So banyak kerja kita buat, banyak kerja kiraan dan sebagainya untuk mencapai satu angka jangkaan, dan kita dapati ada peralihan yang lebih besar Melayu Islam kepada perikatan selepas PRU 15. Yang jelas ya. So dari situ kita buat satu anggaran, selepas juga melihat 1-2 pilihan raya kecil yang berlaku, dan akhirnya mencapai konsensus bahawa jika pada ketika berlaku PRK Sungai Bakap, jika pada ketika itu berlaku PRU 75 hingga 80%, kita yakin 80%, tapi kita tak apalah, 75 hingga 80% sokongan Melayu Islam akan bersama Perikatan Nasional. So bukannya satu angka yang saya petik dari angin, kata angin, tapi saya beritahu awal-awal itu relevan setakat Sungai Bakap. Kita tak pernah membuat lagi banyak analisa dan sebagainya. Nah, anda perlu faham ini adalah purata bagi seluruh negara, tapi dari negeri ke negeri, dari kerusi ke kerusi, ia boleh berbeza. Contohnya mahkota, dia kubu kuat Barisan Nasional. Ya, kalau seluruh negara 75 hingga 80%, tidak mungkin ada kerusi di kawasan tertentu, mungkin hanya 60%. Mungkin ada lagi satu kerusi di kawasan lain, di negeri lain 85%. So dari kerusi ke kerusi, dari negeri ke negeri, ianya berbeza, tetapi secara purata kita anggarkan 75 hingga 80% bersama Perikatan Nasional setakat di Sungai Bakap, PRK Sungai Bakap. Sama juga dengan China. Awak rujuk live saya malam semalam, saya ada sentuh mengapa saya jangkakan jika strategi perikatan betul, jika ada perubahan kepimpinan, jika ada penjenamaan semula dalam masa terdekat, perikatan boleh pecahkan tembok pemisah antara pengundi tradisi mereka dengan pengundi Cina. Tapi ada perkara-perkara yang perlu dilakukan yang terus terang saya tidak yakin perikatan mampu lakukan sebab sikap kepimpinan utama dia. Saya terus teranglah, saya tidak yakin ya ianya akan dilakukan atau mampu dilakukan. Tetapi anyway, awak rujuk live itu, dan di situ pun saya ada sebut di PRU 15 95% ya pengundi Cina jelas dengan Pakatan Harapan, tapi itu purata nasional, purata seluruh negara. Tetapi dari negeri ke negeri ia berbeza. So dari negeri ke negeri ia berbeza. Ada negeri 17-18% bukan bersama Pakatan Harapan. So dari negeri ke negeri, dari kerusi ke kerusi berbeza, tapi angka purata di seluruh negara 95%. Faham? So dengan cara itu kita capai 75 hingga 80% bersama perikatan. So itu bukannya satu propaganda, angka propaganda yang saya lambung untuk apa? Untuk tujuan nak bantu perikatan. Saya dah beritahu ya, bila saya buat live-live ini bukannya nak bantu sesiapa ya, perikatan ke pakatan ke atau mana-mana pemimpin ke. That is not the matlamat of live saya ya. Live saya, kalau Anwar buat betul, saya cakap betul. Kalau ada benda tak setuju, saya kata tak setuju. Kalau Tun lakukan betul, saya kata betul. Kalau ada yang saya tak setuju, saya katakan tak setuju. Dan pernah saya katakan tak setuju. Tapi awak peribadi saya, awak tahulah menghala ke mana. Tetapi dalam live saya tak akan sebut ya, walaupun orang tu cakap salah, kita kata betul. Itu ada grup-grup awak boleh join lah. Mereka memang kerja dia orang macam tu lah. So memang kita dapat
75 hingga 80%. Tapi saya boleh berterus terang lah. Ramai setuju dengan saya babak Perikatan Nasional perlu ubah ni, tapi ada juga yang terasa kemudian datang dan komen macam-macam lah. Ya. Oh, jangan terasa. Ya. Awak perlu belajar berdepan realiti. Dan cara saya lihat, mereka tidak mampu untuk berubah. Kalau berubah, alhamdulillah lah. Tapi saya tak nampak mereka mampu berubah, kepimpinan khususnya. Saya nampak ada cengkaman orang. Ya, cerita dia sama macam UMNO. Sorry ya, saya nak cerita babak 75-80% tu dah habis ya. So saya pergi ke perikatan. Cerita dia macam UMNO. Kalau pemimpin dia selalu sebut ya, ataupun keluarga besar perikatan pembangkang ni selalu sebut UMNO ni, Zahid dia cengkam, dia gugurkan orang-orang yang menentang dia untuk menjadi diktator dalam UMNO, bla 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 dan sebagainya. Cerita dia sama. Dulu kata Zahid ada kes, patut letak jawatan ya. Kalau Laskar dan kumpulan penyokong. Sekarang dalam Bersatu sama tak? Sama. Ya, sama. Dia lebih kurang UMNO 2.0 lah. Bersatu sebenarnya telah berjaya menjadi pengganti UMNO. Malah bukan berjaya menjadi pengganti UMNO. Berjaya menjadi adik kembar UMNO. So UMNO ada Zahid dia, Bersatu pun ada Zahid dia. Ya, yang tak mau lepaskan cengkaman ke atas Bersatu. Walaupun kita tahu yang pandai, yang boleh melihat lah, bahawa ini Bersatu hala tuju dia sekarang adalah nak tenggelam. Ya, dia hanya relevan sebab PAS. Okay? Dia akan tenggelam. So di bawah kepimpinan ini. So dah nampak jelas apa yang harus dilakukan. Tapi pemimpin yang menganggap parti itu milik dia, mereka tidak akan berubah lah. Ya. So bagi saya tak ada beza lah. Ya, bagi saya tak ada beza. Dan DNA pun dari UMNO. Okay, actually semua DNA Melayu Islam, ni lagi satu ya, seluruh DNA Melayu Islam dalam parti-parti utama ni semuanya dari UMNO. PKR dari UMNO, Bersatu dari UMNO, PAS kalau kau kaji sejarah sebelum merdeka dari UMNO. Okay. Kemudian kau lihatlah Perkasa lah, apalah, NGO ni lah, NGO ni, semuanya asalnya dari mana? Dari UMNO. So mereka berpecah dan kemudian mereka cerita penyatuan, tapi mereka sendiri ada banyak puak. Ya. So itu sampai hari ini saya tak boleh faham lah. So betul juga cakap Tun Mahathir, Melayu dekat pembangkang ni perlu bersatu. Cuma dia dan melangkaui politik kepartian ni, itu saya dah lama perjuangkan. Cuma ada orang sedang meratib ya, melangkaui politik kepartian, melangkaui politik kepartian, tapi mereka sebenarnya tidak menghayati sedalamnya apa maksud sebenar melangkaui politik kepartian. Termasuk kata-kata Tun. Tun is not in charge of any party, so dia tak boleh bercakap dengan terlalu lantang kerana dia tidak ada kuasa untuk melakukan perubahan-perubahan yang patut. Ya. Tetapi melangkaui politik kepartian bermakna persekitaran besar keluarga pembangkang ini, apa yang korang harus perjuangkan daripada hari-hari cari sedikit kesilapan kerajaan nak serang, sepatutnya menekan keluarga besar pembangkang ini untuk bersatu dan kurangkan benda-benda yang berulang. Mengapa ada Perkasa, Berjasa, Proklamasi Melayu, PAS, Bersatu, ada apa lagi? Ada banyak lagi lah. Ya? Mengapa? So, bersatu. Sebab sekali benda tu dah berlaku, sesuatu yang luar biasa akan berlaku. Mengapa? Sebab tak mampu. Mengapa tak mampu? Sebab ada yang menipu diri sendiri. Kononnya
perjuangan di landasan yang betul ke arah penyatuan. Tapi yang minta orang bersatu ni sendirinya berpuak. Macam-macam alasan dia orang akan bagi untuk tidak bersatu. Sebab ada kepentingan. So, ini masalah yang telah wujud lama di negara kita. Kemudian tuduh DAP memecahkan orang Melayu, padahal pemimpinlah punca perpecahan secara semula jadi. So dari satu sudut juga terlalu menuding jari terhadap DAP, lupa nak cerminkan diri sendiri. Ya, ini lagi satu. Ya, sebab kalau benar-benar ada jiwa yang boleh berkorban demi penyatuan, tak ada kuasa boleh memecahkan orang Melayu. Tahu? Tetapi malangnya dah jadi sikap untuk menuding jari kat orang lain, sedangkan kelemahan ada di dalam diri sendiri. Dan awak perlu faham, kalau awak tuduh DAP memecahkan dan naratif ni kuat dimainkan, secara tidak langsung awak mengaku awak lemah. Faham? So tidak ada inisiatif untuk melihat dalam diri sendiri, mencerminkan diri sendiri, mencari kelemahan diri sendiri. Budayanya adalah menuding jari. Ya. Kau fikir Melayu tak ada pihak yang cuba pecahkan DAP. Selalu tuding ada satu pemimpin cakap macam ni, tengok hari ni Guan Eng dia cakap begini kepada orang itu, menandakan sudah ada perpecahan. Naratif-naratif ini pun dah ada sejak zaman Barisan Nasional. Tetapi ada nampak tak DAP atau Cina pecah? Tak ada kan? Dan ada tak mereka menuding jari kepada UMNO dulu-dulu atau PAS? Oh, PAS Melayu cuba pecahkan Cina. Tak ada. Mereka sentiasa lihat diri sendiri. Tapi kita ada budaya tuding jari. Oh, mereka nak pecahkan Melayu. Mereka pecahkan Melayu. Mereka ni pecahkan Melayu. Maknanya Melayu lemah lah. Tahu? Faham? So, korang kena dengar naratif korang sendiri. Ini mencerminkan sikap anda. Ini mencerminkan budaya. Budaya Melayu ni bukannya budaya yang lemah. Budaya Melayu ni budaya kuat. Budaya terulung, peradaban yang terulung, ya, di rantau ini. Tapi masalahnya yang duk berjuang ni, dia tak dengar diri dia sendiri. Dia lupa cermin diri dia sendiri. Cerminkan dan kau akan lihat, kita mengaku kita lemah. Apa ni? Faham? Korang kena belajar fikir. Korang kena belajar fikir. Sebab selalu awak laungkannya, Allah sentiasa bersama orang yang benar. Kalau saya pegang kata-kata awak, maknanya awak takkan berjaya. Ya? Sebab benda yang kau buat, menghina pemimpin dengan kata-kata keji, kata-kata jijik yang lari dari landasan, maknanya awak takkan berjaya lah. Ikut kata-kata awak sendirilah. Kemudian mereka nak pecahkan kita, mereka ni. Itu namanya apa? Itu namanya meroyan lah. Tapi korang tak nampak. Faham? Kita bersatu untuk menyatukan umat Islam, tapi duk meja buat press conference, ada 10 pemimpin dari 10 puak. Awak tak nampak. Sebab awak dah buta, awak dah duduk dalam satu tempurung di mana realiti ni kau cipta untuk menyedapkan hati sendiri. Kami di landasan benar, kami nak minta orang bersatu. Jangan bohong diri sendiri. So, tekan kepimpinan untuk sedar diri. Saya selalu berkata, jawapan dia mudah, depan mata. Tiang duk ada sana. Sekarang nak berjalan pergi tiang, ya. Tapi masalahnya korang jalan macam mana? Korang ni macam satu gerabak, ada 10 ekor kuda. Satu kuda nak pergi depan, satu nak pergi belakang, satu nak pergi tepi. Silap-silap ada satu ni boleh terbang, dia nak pergi atas. Satu pula kaki dia dah kena paku kat jalan. Inilah perjuangan. Nak pergi ke tiang tu yang baru berapa meter je depan. Ya?
penyelesaian depan mata. Tapi nak bergerak tu, that's why saya selalu tanya PAS, korang organisasi Islam dulu, parti kemudian, atau parti dulu, organisasi Islam kemudian? Jawapannya jelas, parti dulu, organisasi Islam kemudian. Sebab kalau kau kata organisasi Islam dulu, saya nasihatkan lupakan politik. Ya, fokus kat itu semata-mata. So kau kena ada balance, sebab PAS ni sekejap image dia adalah parti politik, nak kuasa. Betul juga kalau nak laksanakan benda-benda yang bersangkut dengan agama dengan cara yang berkesan, perlu ada kuasa. Betul juga. Tapi sekejap naratif dia lebih terlalu pekat dengan soal-soal agama, tidak mencerminkan parti untuk semua. Tahu tak masalahnya apa? Sebab PAS dia cuba strukturkan parti itu terlalu mendalam, terlalu banyak cabang ini, cabang itu, ia menjadi complicated. Dan ini saya pernah beritahu rombongan PAS. Bukan kepimpinan atas lah, ada satu rombongan lah. Ya, so tak boleh bergerak. So ubah kepimpinan, satukan pemimpin, dan cerminkan diri sendiri. Lihatlah bahawa awak secara tidak langsung semuanya dalam keluarga besar pembangkang ni mengaku mereka lemah, mudah dipecahkan. DAP nak pecahkan kita, kita boleh pecah. Tuding. Tapi self-reflection, ya, dalam bahasa Inggeris, melihat masalah dalaman kosong. Ya. Dan bila self-reflection ni kosong, jawabnya apa? Musuh boleh lihat bahawa awak tidak ada kapasiti untuk berubah, tidak sedar masalah dalaman, dia akan fokus kepada masalah dalaman korang dan habislah. Okay. So anyway, dah berleter lah. Ini leteran pagi saya, ya. Okay. Suka-sukalah, tak suka tak apalah, ya. So sehingga kita ada ni, Fazli, tiada ulasan hadis palsu ngakomeng ke? Tiada. Tahu mengapa tiada? Saya akan beritahu dalam live seterusnya. Tapi secara ringkas saya beritahu, tiada, saya tak ada. Malah saya gembira ngakomeng memetik hadis. Tahu mengapa? Sebab ada, mungkin korang tak boleh terima pendapat saya, tapi ada hikmah di sebaliknya. Daripada lihat negatif, lihat positif, sekurang-kurangnya ada seorang pemimpin DAP, bukan Islam, yang telah merujuk kepada hadis. Kita jangan cerita niat dia, kita cerita apa, ya, ada menjurus ke arah hadis. Sama juga bila berlaku isu kalimah Allah, walaupun saya perjuangkannya, tapi kurang berbanding dengan korang semua. Tahu mengapa? Sebab setiap hari di dalam surat khabar ada Allah sini, Allah sana, ya. Di mana-mana kita baca Allah, namanya disanjung, dijulang. Korang tak nampak hikmah di sebalik yang berlaku ni? Ya. Bila dia lafaz benda tu, salah ke betul ke, niat dia betul ke salah ke, tapi orang-orang parti dia dengar sedikit sebanyak dah mula ditanam benih-benih. Ya. Sebab itu kita disarankan cuba bersangka baik. Ada hikmah. Tapi orang negatif akan selalu lihat negatif. So saya tak ada ulasan. Saya gembira dia menjurus ke arah itu. Saya galakkan lebih ramai pemimpin DAP menjurus ke arah itu. Ya. So mungkin ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima, ya. Okey. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga.